guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia update terkini sahabat-sahabat semua tentang ataupun isu ya pendakwaan dan juga skandal rasuah Jana Wibawa membabitkan pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Parti Bersatu Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita update terkini apakah yang sedang dilakukan oleh Muhyiddin ya berkaitan dengan kes perbicaraan beliau. Jadi bekas Perdana Menteri itu Muhyiddin Yassin memohon supaya kes menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah Rm232.5 juta bagi bersatu dan menerima uang hasil daripada aktiviti haram yang dihadapinya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ya, yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Muhyiddin berkata permohonan itu difailkan pada 27 April lepas, antaranya atas alasan kes tersebut melibatkan persoalan undang-undang yang kompleks membabitkan perlembagaan persekutuan. Katanya lagi, oleh itu ia perlu dipindahkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi, katanya kepada pemberita selepas pengurusan kes di hadapan penolong kanan pendaftar Nur Azizah Jaafar hari ini, yang kemudiannya menetapkan 31 Mei untuk pengurusan kes selanjutnya. Menerusi afidavit sokongannya, Muhyiddin 75 berkata, Mahkamah Seksyen tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan atau memutuskan perkara-perkara yang melibatkan perlembagaan persekutuan dan hanya Mahkamah Atasan yaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan saja mempunyai kepakaran untuk memutuskan perkara sedemikian. Ia adalah wajar katanya bagi prosiding itu didengar dan dibicarakan di hadapan hakim tinggi yang mempunyai bidang kuasa, pengalaman luas serta pemahaman undang-undang mendalam untuk menentukan dan memutuskan isu-isu perlembagaan, kata Muhyiddin dalam afidavitnya. Berhubung permohonan Presiden Bersatu itu membatalkan, ya ini dia coba membatalkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan, Rosli berkata timbalan pendaftar Nur Safini Mustafa menetapkan 12 Jun untuk pengurusan kes selanjutnya. Jadi sahabat semua, kalau kita imbas apa yang sebenarnya berlaku pada 18 April lepas, Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional memfailkan notis usul bagi memohon agar dia dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lepas selain prosiding kes tersebut di Mahkamah Seksyen ditangguhkan. Jadi menerusi afidavit sokongan yang difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa keempat-empat pertuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah Rm232.5 juta daripada 3 syarikat yaitu Al-Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepceri Sdn Bhd, Mawfor Sdn Bhd serta Azman Yusuf bagi parti tersebut. Dia juga dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra, ya, Pusat Pentadbiran Kerajaan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Muhyiddin turut berdepan 2 pertuduhan menerima uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta daripada Bulkari Equity yang dimasukkan terus ke dalam akaun CMB Bank milik Bersatu. Dia juga didakwa melakukan perbuatan itu di CMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Sentral di Kuala Lumpur antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Wow, hebat ya. Inilah kehebatan abakau menyakau ya, meminta suapan dan sebagainya. Ahli Parlimen Paguh itu juga didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam pada 13 Mac lepas atas 1 pertuduhan menerima uang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Prosiding hari ini turut dihadiri timbalan pendakwa raya Aman Akram Garib, Nuralis Mat dan juga Nur Asma Ahmad. Selain Rosli turut dibantu Peguam K. Gumarindan, Isyam Topitik, Cetan Jawani, Kiwai Liun dan juga TC Kon. Itu dia sahabat semua antara update ya berkaitan dengan skandal rasuah Jana Wibawa melibatkan pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Parti Bersatu, sahabat semua. Yang mana kononnya beliau cuba untuk meminta memohon supaya kesnya itu dipindahkan di Mahkamah Tinggi dan selain itu juga meminta
ya supaya memohon untuk dibebaskan ya daripada 4 pertuduhan ya kononnya perkara itu menyusahkan, perkara itu melibatkan persoalan yang kompleks ya, membabitkan pelemahan persekutuan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, adakah anda bersetuju ya jika Muhyiddin dan Abakau ini dilepaskan daripada pertuduhan-pertuduhan melalui skandal-skandal yang dihadapinya, terutamanya dalam menerima suapan, menggunakan pembiayaan wang haram, dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi saya percaya ramai rakyat di luar sana mahu ya kes ini dibicarakan dan pengerusi Perikatan Nasional ini tidak akan dilepaskan dengan semudah itu. Biar mahkamah menentukan dengan bukti-bukti yang nyata supaya rakyat tahu benarkah bahwa Abakau ini kaki sakau, kaki rasuah dan sebagainya. Alright, sahabat semua, terima kasih kerana bersama dengan Orang Nepal. Sampai di sini saja apa yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini, update terkini tentang pendakwaan tentang skandal rasuah Jana Wibawa membabitkan pengerusi Perikatan Nasional, tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin. Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walantid apabila memberikan komen penuh dengan sutan kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana mereka menggunakan otak di lutut. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.